Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ada membuat video menerangkan keutamaan Ayatul Kursi dan juga video kedua yang menyusulinya di mana saya memberikan huraian ringkas atau tafsiran ringkas bagi Ayatul Kursi. Kedua-dua video ini merupakan siri penjelasan saya ke atas buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Alhamdulillah, link bagi kedua-dua video ini dalam kotak description. Dalam video ini pula, saya akan menerangkan bagaimana dalam Ayatul Kursi itu sendiri, dalam satu ayat itu saja terkandung kesemua tiga jenis tauhid, yang ini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Sambil mengikuti penjelasan saya ini, jemput menikmati pemandangan penerbangan di atas negara Iran dan Turki. Sekarang ini bulan Januari, ketika rakaman diambil bulan Januari, ialah musim sejuk di negara-negara tersebut. Lalu di sebahagian bukit dan gunung dapat kita lihat ia dilitupi dengan salji ataupun snow, ya. Baik, dalam video-video saya sebelum ini, saya ada menerangkan bahawa tentang tauhid tiga ini, meskipun ramai yang mengkritiknya, ada yang menolaknya, ada yang membuat sekian-sekian tuduhan, ia adalah tetap sesuatu yang sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidaklah seseorang itu membaca mana-mana ayat daripada Al-Quran, mana-mana ayat dalam Al-Quran yang Allah ada menyebut tentang Allah, melainkan dia akan menemui sama ada ayat itu berbicara tentang tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhid asma wa sifat. Bagi memudahkan bagi sesiapa yang mungkin baru saja hendak berkenalan dengan tiga jenis tauhid ini, bagi memudahkan anda apabila membaca Al-Quran, apabila mentadabbur Al-Quran, untuk mengetahui bahawa ini Allah sedang berbicara tentang rububiyahnya, ini Allah sedang berbicara tentang tauhid uluhiyah, ayat ini Allah sedang berbicara tentang asma wa sifat. Secara ringkasnya, tauhid rububiyah ia merujuk kepada perbuatan Allah. Yang ini perbuatan Allah mencipta alam ini, perbuatan Allah mentadbir alam ini, perbuatan Allah memberi rezeki kepada kita, perbuatan Allah memberi ilmu kepada kita. Jadi secara mudah ia merujuk kepada perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah, ia merujuk kepada perbuatan kita sebagai hamba Allah, di mana kita hanya beribadah kepada Allah, di mana kita ini dalam rangka beribadah memang direct, memang terus, memang secara langsung kepada Allah SWT, melainkan Allah sendiri yang memberikan izin. Yang ini ada dalil bahawa adanya perantara dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Ya, secara ringkas saya ulang kaji, kita dalam rangka beribadah, dalam rangka kita merealisasikan tauhid uluhiyah ini ialah ibadah kita sentiasa direct, sentiasa terus, sentiasa langsung kepada Allah SWT, baik dalam ibadah seperti solat, mahupun dalam rangka kita berdoa, kita tidak menggunakan orang tengah, melainkan ada dalil seperti kita bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Yang itu ada dalilnya. Kita bolehnya bertawasul dengan berdoa kepada Allah, dan juga minta orang soleh yang masih hidup turut berdoa kepada Allah bagi pihak kita. Yang itu ada dalilnya. Jadi ringkasnya, tauhid uluhiyah ini merujuk pada perbuatan kita terhadap Allah SWT, di mana kita mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, dalam doa kita, dalam zikir kita, dalam harapan kita dan sebagainya. Adapun tauhid asma wa sifat, maka ia adalah bagaimana Allah menerangkan tentang dirinya supaya kita dapat mengenali Allah, dan semua ciri-ciri, sifat-sifat, nama-nama yang Allah sebutkan bagi dirinya, maka ia adalah khusus bagi Allah. Meskipun ia mungkin sama dari sudut namanya, dari sudut istilahnya, tetapi hakikatnya di sisi Allah SWT adalah jauh berbeza dengan apa yang kita faham sebagai makhluk, ya. Jadi ketiga-tiga jenis tauhid ini, sebenarnya sebelum ini pun saya ada juga membuat video yang menerangkan bahawa ada surah
ada surah yang pendek yang lazim kita baca, yang di dalamnya merangkumi kesemua 3 tauhid ini. Antara contohnya ialah surah Al-Fatihah. Dalam surah itu sendiri yang kita baca berbelas kali setiap hari, alam tu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Jika surah Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Quran, surah yang terakhir dalam Al-Quran, yang ini surah An-Nas, surah Qul a'udzu birabbin nas, di dalamnya juga terkandung tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Demikian juga kalau kita membaca mana-mana surah dalam Al-Quran, di dalamnya memang terkandung pembahagian tauhid ini. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran pula, ada ayat yang berbicara tauhid rububiyah, ada ayat yang berbicara tauhid asma wa sifat, ada ayat yang berbicara tauhid uluhiyah, ya. Mana-mana bicara ayat yang ada Allah membicarakan tentang dirinya, ataupun mana-mana ayat yang ada sebut Allah itu sendiri, ya. Semua ini bagi menunjukkan bahawa tauhid 3 ini adalah daripada Al-Quran. Ia adalah satu formula, satu silibus yang diambil secara direct daripada Al-Quran, tanpa pusing-pusing, tanpa menyusahkan. It is so simple, it is so direct, it is so close to the Al-Quran. Ianya begitu mudah, ianya begitu terus, ianya begitu hampir dengan Al-Quran. Macam saya katakan, surah Al-Fatihah kita selalu baca. Dalamnya ada 3 tauhid ni. Surah An-Nas yang kita selalu baca, dalamnya ada 3 tauhid ni. Demikian juga kalau kita mengkaji surah-surah yang lain, baik yang panjang maupun pendek, ada tentang 3 tauhid ini. Demikian juga kalau satu ayat itu apabila ada yang menyebut tentang Allah, ia akan sebut dari sudut rububiyahnya. Akan ada ayat yang sebut Allah dan membicarakan dari sudut uluhiyahnya. Dan ada ayat yang berbicara tentang Allah, akan ada yang menyebut tentang asma wa sifatnya. Akan tetapi ada satu ayat, ada beberapa sebenarnya, tapi ada satu ayat yang lazim juga kita baca. Dalam satu ayat itu terkandung kesemua 3 tauhid ini, dan ayat itu tidak lain tidak bukan adalah ayat yang paling agung, paling istimewa, paling besar keutamaan kedudukannya dalam Al-Quran, iaitu Ayatul Kursi itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini ingin saya membacakan Ayatul Kursi dan sambil itu menerangkan bahawa ayat ini berbicara tentang tauhid yang mana, supaya kita dapat mengenalinya dan mengambil manfaat, mengambil faedah daripadanya, ya. Baik, saya mulakan ayat 255 daripada surah Al-Baqarah, iaitu Ayatul Kursi itu sendiri. Allah mulakan dengan Allahu la ilaha illa huwa. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dan ini adalah tauhid uluhiyah. Yang ini bagi kita hamba, bagi kita manusia, tiada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Dia. Dan melalui tauhid ini kita tidak akan sembah Tuhan-Tuhan yang lain, dan kita tidak akan menggunakan makhluk sebagai perantara untuk kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam maksud sembah, termasuk dalam hal ibadah. Dalam maksud ibadah ialah doa. Sebab itu sangat penting apabila kita berdoa terus kepada Allah, bukannya beristighosah kepada orang yang telah mati, kepada orang soleh yang telah mati. Kemudian meminta terus kepada Dia apa yang merupakan hak Allah. Meminta Dia melapangkan rezeki kita, minta Dia untuk menyembuhkan kita, minta Dia untuk menyelesaikan masalah kita. Kemudian apabila tegur, kata, ya kami memang minta, tetapi itu secara kiasan. Hakikatnya kami minta daripada Allah. No. Okey. Baik, rangkap pertama disambung dengan Al-Hayyul Qayyum, dan ini adalah 2 daripada nama-nama Allah. Maka di sini adalah tauhid asma wa sifat. Rangkap yang kedua, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah yang tidak dipengaruhi dengan sifat mengantuk maupun tidur. Dan ini duduk dalam tauhid asma wa sifat, di mana antara ciri-ciri, antara sifat Allah ialah tidak ada apa-apa kelemahan. Makhluknya semua ada kelemahan, makhluknya semua mengantuk dan tidur, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sekali daripada sifat-sifat seperti itu. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Rangkap yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya lah, kepunyaannya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Dan ini adalah
tauhid rububiyah. Okey, mesti semua pandai kan? Okey, ini tauhid rububiyah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tauhid rububiyah. Maka apabila kita menghendaki apa-apa, mintalah daripada Allah yang memiliki, yang Tuhan punya, okey, Tuhan punya apa yang ada, semua yang ada di langit dan di bumi ini. Rangka seterusnya, manzalazi yashfahu indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Ini merujuk kepada apa? Ini adalah tauhid uluhiyah, merujuk pada kita. Bila kita nak syafaat, syafaat ini orang tengah, kita hendaklah minta daripada Allah juga, sebab orang tengah yang kita harapkan syafaatnya itu, orang yang kita, makhluk yang kita harap dapat menjadi orang tengah itu, dia tidak dapat membantu kita, tidak dapat memberi manfaat, mengelakkan mudarat, melainkan dengan izin Allah juga. Oleh itu tak perlu minta daripada orang tengah, tetapi mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sekali lagi ia juga menjadi pembetulan atau pembantahan kepada kuburiyun, mereka yang menyembah kubur dan meminta-minta, beristighasah. Saya bukan kata tawasul ya, beristighasah kepada orang soleh yang telah meninggal dunia, baik dari kalangan para nabi ataupun orang-orang soleh yang mereka sendiri nobatkan sebagai wali Allah dan sebagainya. Mereka meminta daripadanya dan mereka menganggap mereka itu adalah orang tengah, sebab syafaat ini dari sudut bahasa ialah orang tengah. Okey, dari sudut bahasa ialah orang tengah, walaupun dari sudut syafaat ialah apa yang akan kita dapat di hari akhirat kelak. Tetapi syafaat dari sudut bahasa ni ialah orang tengah yang dapat membantu kita. Dan orang tengah tu tak dapat nak membantu kita melainkan dengan izin Allah jua. Maka kita sebagai makhluk, dalam rangka kita mentauhidkan Allah, mintalah terus daripada Allah, bukanlah daripada makhluk. Kerana makhluk-makhluk itu sendiri, walaupun diangkat sebagai wali Allah, orang soleh dan sebagainya, mereka itu sendiri sangat berharapkan kepada Allah, sangat berharapkan kepada keampunan Allah, sangat mengharapkan kepada rahmat Allah. Okey, rangkap seterusnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ini tauhid apa? Ini tauhid asma wa sifat, yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Rangka seterusnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka, yang ni kita ni manusia ni, tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Yang ini duduk dalam kategori tauhid mana? Tauhid rububiyah, sebab Allah akan memberi ilmu kepada para hambanya sekadar mana yang Allah kehendaki. Allah juga memberi rezeki kepada kita hambanya sekadar mana yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah memberi ilmu kepada para hambanya sekadar mana yang kita kehendaki. Oleh itu hendaklah selalu kita berdoa kepada Allah agar dikurniakan ilmu, dikurniakan kefahaman dalam hal agama mahupun dalam apa-apa hal yang lain. Seterusnya, rangkap seterusnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan luasnya kursi Allah. Dalam video menerangkan tentang tafsiran ringkas ayatul kursi, telah saya sampaikan pendapat daripada Abdullah ibnu Abbas bahawa yang dimasukkan dengan kursi ini ialah tempat letak kaki yang kedudukannya ialah di hadapan arash. Okey, dan ini menunjukkan kalau tempat letak kaki itu pun sendiri sudah luasnya meliputi langit dan bumi, bagaimana pula dengan arash Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada tandingannya ya. Dan ini, rangkap ini merujuk kepada tauhid asma wa sifat. Rangkap seterusnya, dan wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Allah tidaklah merasa berat memelihara keduanya, memelihara langit dan bumi. Dan bila sebut memelihara keduanya, ia adalah perbuatan Allah. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Okey, tauhid rububiyah. Wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan ini adalah tauhid asma wa sifat. Jadi demikianlah, dalam satu ayat, yang ini ayatul kursi, terkandung kesemua tiga pembahagian tauhid. Cuma tiga jenis tauhid, yang ini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat.
Tentang Tauhid 3 ni, sama-sama kita maklum, mereka yang rasa tergugat dengannya, pelbagai fitnah mereka lontarkan ke atas Tauhid 3 ni dalam rangka cuba untuk menjatuhkannya, cuba untuk memadamkannya daripada muka bumi, ya. Mereka membuat tuduhan kononnya sifat 20 itu menjemput orang ke arah Islam, sementara Tauhid 3 pula mengkafirkan, mengeluarkan orang daripada Islam. Mereka buat tuduhan apa lagi? Kerana berdasarkan sifat 20 inilah, dengan sifat 20 itulah para pejuang di kalangan umat Islam di tanah Melayu dulu berjuang melawan Portugis, melawan Inggeris, melawan Jepun. Jadi sifat 20 ini digunakan untuk melawan orang kafir, sementara Tauhid 3 ni pula digunakan untuk melawan sesama umat Islam. Yang ini dengan merujuk kepada gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di zamannya dahulu di Semenanjung Arab. Kalau betul lah dakwaan ataupun tuduhan mereka itu. Jadi macam-macam yang mereka gunakan untuk menjatuhkan, untuk mengkritikkan Tauhid 3 ni. Padahal sebagai contoh, kalau dirujuk kepada video-video saya ada satu playlist yang khas tentang Tauhid 3 versus sifat 20. Dalamnya terhimpun beberapa video, termasuk video ini. Saya menerangkan tentang Tauhid 3 dan betapa mudah untuk mempelajarinya, betapa mudah untuk kita menggunakannya untuk kita mentauhidkan Allah secara benar dan menjauhi syirik, menjauhi keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan tauhid itu dengan begitu mudah dan tanpa perlu mengkritik ataupun membuat sekian-sekian tuduhan ke atas sifat 20 tersebut, ya. Sila rujuk linknya dalam kotak description. Dalam video itu juga saya ada jelaskan bagaimana dalam surah Al-Fatihah ada Tauhid 3, dalam surah An-Nas ada Tauhid 3. Video ini dalam satu ayat ada Tauhid 3, ya. Jadi saya ataupun kita tak perlu untuk membuat kritikan-kritikan berlebih-lebihan ke atas sifat 20, sebab mereka yang berpegang kepada sifat 20, mereka sendiri telah merasai nyawa-nyawa ikannya sifat 20 tu. Sebab tu mereka macam begitu bersungguh-sungguh, begitu berhempas pulas cuba untuk menjatuhkan, meruntuhkan, untuk mendiskreditkan sifat 20. Padahal tindakan mereka itu sendiri, kan, apalagi yang famous, Sultan Salahuddin Ayyubi juga berpegang pada sifat 20. Kalau Sultan Salahuddin Ayyubi itu berpegang kepada mazhab Asy'ariyah, tak apa. Tapi nak kata sifat 20 tu, you kena buktikan lah yang pada zaman dia sudah pun belajar dan berpegang pada sifat 20. Dan mereka hanya sebut bagaimana sifat 20 ini digunakan oleh para pejuang umat Islam di tanah Melayu satu masa lalu untuk melawan Portugis, Inggeris, Jepun. Tapi mereka tak pula nak tunjuk sifat yang mana daripada sifat 20 tu, atau bahagian mana, chapter yang mana sifat 20 itu yang memberi, yang macam mereka dakwa itulah, kerana sifat 20 itulah para pejuang melawan Inggeris, Portugis dan Jepun. Tak pula diterangkan secara lebih lanjut. Padahal sama-sama kita tahu orang yang berpegang dengan sifat 20 itu jugalah yang menerangkan bahawa boleh meramalkan masa hadapan dengan astrologi, dengan melihat bintang, matahari, bulan, yang kononnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar akan turunlah segala kesialan, maka boleh mandi wajib mandi safar ataupun mandi buang sial. Kemudiannya nak elak motor daripada hilang, tulis nombor apa? Apa nombor tulis? Lupa kan. Orang yang berpegang, itu yang soal lagi. Ini soal lagi pula yang berpegang pada sifat 20 lah. Apabila ditanya tentang hukum makan keropok yang diproses daripada keseluruhan ikan, okey, dia jawab haram, tapi disambung masuk neraka. Haram tu tak apalah, berdasarkan salah satu kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak apa. Masuk neraka tu mana bagi? Apa autoriti yang dia ada sebagai seorang yang berpegang pada sifat 20 untuk menghukum si fulan, seseorang individu tu automatik masuk neraka. Padahal neraka ataupun syurga itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala.
Kan? Jadi kita yang berpegang kepada tauhid rububiyah, kita tahu itu adalah perbuatan Allah, itu adalah hak Allah untuk menentukan seseorang itu syurga atau neraka, dan Allah akan menentukan semua itu berdasarkan keseluruhan akidah dan amalan seseorang, bukan semata-mata kerana dia makan ikan ataupun keropok leko yang diproses daripada keseluruhan ikan. Itu ni saya pakai contoh kan. Kemudian kita ada contoh lain yang berpegang pada sifat 20, tetapi bila salah baca surah Yasin di sisi jenazah, di sisi orang yang telah mati, jenazah itu akan lebih disakiti dengan surah Yasin yang salah dibaca tu. Tapi kalau dapat dibaca dengan elok, jenazah yang telah mati itu, yang telah meninggal dunia itu, dapat manfaat dan ketenangan. Kita bukan berbicara tentang sampai ke tidak pahala tau. Kita berbicara orang yang duduk baca surah Yasin di tepi seseorang yang telah meninggal dunia, belum dikebumikan, baca cara salah, dia akan disakiti, jenazah akan disakiti. Baca cara betul, jenazah akan merasa tenang. Mana dalil ni? Ni orang sifat 20 ni kan. Okay, dan kita taklah lupa tentang pemegang, orang yang berpegang kepada sifat 20, dan kemudiannya boleh berdoa kepada pokok, boleh meminta tolong kepada pokok. Jadi ini orang-orang yang secara jelas berpegang kepada sifat 20 dan pada waktu yang sama memiliki akidah-akidah yang seperti yang telah saya sebutkan tadi tu kan. Para pejuang umat Islam di tanah Melayu dulu, ya, saya tidak mengkritik mereka ya, tetapi bila cuba dikaitkan mereka dengan sifat 20, mereka sempat ke belajar. Sebab kalau belajar sifat 20 ni, belajar tak habis. Dia punya complicatednya tu, belajar tak habis. Dia duduk belajar je lah. Tak adalah nak pergi melawan penjajah Inggeris ke Jepun ke apa ke kan. Kemudian apa? Sifat 20 ni, orang sifat 20 ni jemput orang ke arah Islam. Are you trying to say, silibus sifat 20 itu dapat digunakan untuk menjemput orang pada Islam? You know how complicated? Tahukah anda betapa rumitnya, betapa berpusing-pusingnya sifat 20 itu, sehingga jika ada seseorang berminat untuk memeluk Islam, lalu dia tengok ini, saya nak kena belajar tentang Tuhan Islam, ini sebab dia belum Islam kan, nak tentang Tuhan Islam, tak jadi lah, cancel lah, saya jadi aktif sajalah. Berbeza dengan Tauhid 3. Kalau ada orang nak belajar tentang Islam, nak belajar tentang Allah, kita katakanlah sebab dia baru nak berkenalan kan, lalu kita boleh mengajarnya tentang Tauhid Rububiyah. Katakanlah dia non-Muslim, kita pun sebut dalam bahasa Inggeris, Who is the Lord? Who is the Lord? Who is the one Lord that creates the universe, that manages the universe, that takes care of the universe, from the big things such as the planets and the sun and the stars, to the small thing including us and the birds and the leaves that falls down from the tree. Dia jawab Allah. Okay, Tauhid Rububiyah pas. Alright, who is the Lord? Who is the God that we worship Him alone, and we worship Him directly without any intercessors, tanpa orang tengah? Dia jawab Allah. Okay, Tauhid Uluhiyah pas. Who is the Allah that is the most merciful, the most forgiving, dengan apa-apa lain-lain nama sifat-sifat Allah, dia pun jawab Allah. Okey, Tauhid Asma wa Sifat pas. Kalaulah kita nak terangkan kan, ada orang yang baru nak berkenalan dengan Islam, kita cuba terangkan dia sifat 20 atau kita cuba terangkan dia Tauhid 3, agak-agaknya mana yang dia mudah belajar dan dia pun mudah untuk mentauhidkan Allah dengan cara yang betul. Tidak sekadar itu, dia pun dapat menjauhi perkara-perkara yang dapat merosakkan tauhid tersebut. Mudah saja. Tauhid 3, sifat 20 tu, sifat 20 ni menariknya ya. Saya biasa dengar dia orang ni duk promote sifat 20 kan. Saya tak belajar sifat 20, jadi saya tak adalah nak mengkritiknya. Cuma saya tahu ia rumit, dan saya agak hairan dalam suasana banyaknya media sosial sekarang ni. YouTube ada, TikTok ada, Facebook video ada tak mana-mana ilmuwan sifat 20 ni yang menerangkan sifat 20 dengan cara yang mudah, supaya kita sama-sama dapat belajar. Cara yang mudah macam saya terang Ayatul Kursi tadi ke, saya terangkan macam mana kita nak menerangkan Tauhid 3 kepada orang yang baru nak berkenalan dengan Islam ke, ada tak?
Kesayangnya tertinggal. Kalau ada boleh share di ruangan komen untuk sama-sama kita ambil iktibar sifat 20 dengan cara yang mudah, yang kononnya dapat menjemput orang kepada Islam. Betul ke? Ke orang belajar sifat 20 terus susahnya tak jadi aku nak meluk Islam, aku kekal dalam agama aku dulu, ataupun aku jadi ateis sajalah. Kan? Sebab sekarang ni banyak tuduhan yang dilontarkan ke atas Tauhid 3 menunjukkan seolah-olah mereka ni pemegang sifat 20 berada dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, ataupun berada dalam keadaan haiwan hampir pupus, endangered species hampir pupus. Lalu mereka bertungkus lumus cuba untuk menjatuhkan Tauhid 3 tersebut, yang setakat ni nampak tak berjaya lah, sebab jumlah orang yang semakin berminat untuk mengetahui, untuk belajar tentang Tauhid 3 semakin ramai, sebab ia begitu mudah, dalil-dalilnya jelas depan mata. Macam ayat kursi kita baca tadi, tentang surah Al-Fatihah. Kalau tak tahu, tengok video dalam playlist surah An-Nas dan macam-macam lagi. It is so simple, dan kemudahan inilah yang kita perlukan, yang kita inginkan dalam rangka mentauhidkan Allah SWT, supaya seseorang yang daripada pendalaman ke, seseorang yang medium level ke, high level ke, semua orang dapat belajar untuk mentauhidkan Allah, dan juga untuk menjauhkan perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid, untuk menjauhkan perkara-perkara yang boleh mengakibatkan syirik dengan cara yang benar. Kalau nak kata sifat 20 itulah yang menyebabkan para pejuang kemerdekaan tanah Melayu dahulu melawan tentera Inggeris, Jepun dan sebagainya. Tauhid 3 lazim disandarkan kepada Ibn Taymiyah, betul tak? Bukankah Ibn Taymiyah itu juga berperang melawan serangan tentera Mogol, tentera Tatar pada zamannya? Bukan sekadar melawan, tetapi mengajak sesama umat Islam untuk turut melawan. Itu Tauhid 3 juga tu. Macam mana tu? Bagaimana dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani? Meskipun beliau ada fatwa yang ramai tak setuju tentang Palestin, beliau sendiri satu masa dahulu pernah pergi ke Palestin untuk turut serta umat Islam di sana memerangi Zionis Israel, ataupun melawan balik kepada Zionis Israel. Itu Tauhid 3 juga tu. Apa jadi dia? Right? Jadi mereka ini sekadar membuat tuduhan, padahal tidaklah benar tuduhan tersebut. Jadi ayuh kita belajar tentang Tauhid 3 ini supaya kita dapat benar-benar mentauhidkan Allah, dan kita juga dapat menjauhi perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid tersebut, perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya syirik. Orang yang melakukan sesuatu perkara yang macam saya kata tadi, syirik apa ke, tidaklah serta-merta musyrik, tidaklah serta-merta kafir, kerana mungkin dia tidak tahu. Maka kita jelaskan, mungkin dia keliru sebab pihak sana kata boleh, pihak sini kata syirik, lalu dia keliru. Maka kita jelaskan kepadanya, ia tidaklah serta-merta menjadi musyrik atau sebagainya. Kalau ia pun, maka hukum untuk menjatuhkan sebagai musyrik ke kafir ke apa, ia adalah di atas pemerintah dan wakilnya, seperti Jabatan Mufti ke, Mahkamah Syariah ke, dan bukanlah kita para pendakwah. Kita para pendakwah ialah menjemput mereka, mendakwah mereka kepada mentauhidkan Allah dan menjauhkan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah ataupun merosakkan tauhid tersebut. Baik, jadi inilah sedikit yang ingin saya kongsikan. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.